Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang kita semua sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala peluang dan ruang untuk kita sama-sama mencari hikmah, kita mencari petunjuk daripada pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang kita maklumkan pada hari semalam, pagi ini insya-Allah kita akan memulakan pada juzuk yang ke-29 yang bermula dengan suratul Al-Mulk. Surah Al-Mulk yang merupakan surah yang pertama berada pada juzuk yang ke-29. InsyaAllah nanti saya akan berikan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana saya masih lagi dalam mengemaskini nota untuk pagi ini. Agak sesak waktunya untuk menyiapkan pada pagi ini. InsyaAllah nanti saya akan serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin dalam tempoh seminggu ni insya-Allah saya akan beri pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan buka Quran terjemahan. Okey, buka muka surat 562 sehingga muka surat 568 dan 64 bagi surah Al-Mulk. Sekejap saya untuk okey, tuan-tuan dah buka ke muka surat 562 sehingga muka surat 564 bagi surah Al-Mulk. Saya nak merujuk kepada nota saya yang satu lagi. Sekejap ya tuan-tuan ya. Surah Al-Mulk seperti yang kita ketahui surah yang mengandungi 30 ayat. Ya, surah yang mengandungi 30 ayat, yang mana surah Al-Mulk ini adalah surah yang kita sedia maklum tujuannya adalah Allah hendak membuktikan kepada kita tentang kekuasaan, tentang ruang lingkup kerajaan dan pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pembukaan pertama, bentuk yang pertama, pembukaan dan penutupan suratul Al-Mulk, kita akan menggunakan pembukaan. Bentuk yang pertama adalah merujuk kepada ayat yang pertama sekali. Okey, ayat yang pertama kita pun selalu baca suratul Mulk. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun telah pun mengetahui erti ayat yang pertama bagi suratul Mulk. Ayat yang pertama, Allah memberitahu kepada kita, ya Allah ini maha berkat. Yang di tangan Allah itu ada segala al-mulk, iaitu kekuasaan pemerintahan.
Kemudian Allah memberitahu pada penghujungnya, Allah ini bagi segala sesuatu Allah itu berkuasa. Maknanya ayat pertama Allah membuka dengan menerangkan tentang kerajaannya, pemerintahannya, ruang lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat pertama. Bagaimana pula dengan penutupan? Bagaimana pula dengan penutupan? Okey. Kalau kita baca pada penutupan, kita boleh ambil ayat nombor 28. Kita boleh ambil ayat nombor 28 sehinggalah kepada ayat nombor 30. Okey, kita ambil ayat 28 sampai ayat nombor 30. Ayat 28 adalah ayat yang Allah menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala boleh mendatangkan kecelakaan, Allah juga boleh mengurniakan rahmat. Allah juga boleh mengenakan azab kepada orang-orang kafir. Begitulah pada ayat nombor 29 Suratul Mulk, yang ayat itu menyebutkan tentang ketakwalan, maksudnya cerita tentang tawakal kepada Allah. Okey. Ayat 30 kita sudah maklum, ayat yang Allah menyebut tentang Allah itu adalah sumber air. Tak ada siapa boleh keluarkan air, cari air daripada tanah jika Allah telah keringkan. Okay. Ketiga-tiga ayat ini, ayat 28 sehinggalah ayat 30 ini, apa kaitan dia dengan ayat pertama? Ayat pertama kan Allah mengatakan di tangannya itu segala kerajaan. Maknanya Allah ini, dia adalah pemerintah kita. Kita ini berada di bawah kerajaan Allah. Lepas tu Allah ni dia berkuasa atas setiap sesuatu. Apa berkaitan dengan penutup? Okey. Penutup tadi kan Allah menyebutkan tentang ada manusia, Allah boleh celakakan dia. Kenapa tak ada manusia dia boleh lari daripada dapat kecelakaan? Jawapan dia, ayat pertama bagi jawapan. Ayat pertama kata, dah. Allah Ta'ala yang punya dunia ni. Akhirat pun Allah Ta'ala punya. Ikut Allah lah nak buat apa saja. Ya, betul jawapannya. Memang itulah sebenarnya berkaitan penutupan dengan pembukaan. Allah juga dia boleh buat apa yang dia nak. Kalau dia nak bagi rahmat, dia boleh bagi rahmat. Allah juga dia boleh mengazab orang kafir ni. Seperti mana ayat 28. Kenapa? Allah Ta'ala ni berani ke? Kan ayat pertama mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Bahkan hari akhirat tu kan termasuk dalam kerajaan Allah. So maknanya kesimpulannya, bentuk pertama dengan kedua ni, kalau bentuk yang pertama kita kata kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah, maka penutup dia adalah Allah Ta'ala berhak. Allah Ta'ala mampu. Allah Ta'ala boleh memilih apa saja yang Allah Ta'ala nak lakukan. Begitu juga dengan sumber air. Kalau Allah Ta'ala keringkan air itu sampai masuk ke dalam 7 lapisan tanah di bawah, kalau Allah kata kamu cangkullah, kamu koreklah macam mana pun. Kalau Allah kata tak jumpa, tak keluar air, tak keluar air itu. Kenapa?
Boleh jadi tak seperti itu kerana Allah telah menerangkan pada pembukaan bahawa air itu di bawah kerajaan Allah. Allah boleh salurkan, Allah boleh tidak salurkan. Dan Allah Ta'ala ni kalau dia berkehendak, tak ada siapa boleh lawan kehendak dia. Kenapa? Kerana dia berkuasa atas setiap sesuatu. Okay, itu adalah bentuk yang pertama. Okay. Bentuk yang kedua yang kita boleh ambil daripada pembukaan dan penutupan surah Al-Mulk ni, kita gunakan ayat yang kedua. Kita gunakan ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua suratul Mulk, muka surat 562, kita mengetahui bahawa pada ayat yang kedua Allah lah yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Itu pada ayat kedua kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Okay, kita tahu Allah lah yang telah mencipta mati dan hidup. Okay, maksudnya ringkasan pembukaan ayat 2 ni adalah Allah ni lah yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah menghidupkan kita. Itu ayat nombor 2. Okay. Penutupan ayat nombor 2 ini ada berkaitan dengan ayat 23 dan ayat 24. Okay, cuba tengok ayat 23 dan 24 berkenaan dengan apa. Okay, ayat 23 dengan ayat nombor 24. Okey. Kalau ayat 23, kita diberitahu oleh Allah, Allah lah yang telah mengadakan bagi kita apa? Panca indera yang utama. Iaitu apa? Pendengaran, penglihatan dan juga al-afidah, hati. Okey, jelas dekat situ. Apa perkaitan dengan sumber kehidupan tadi? Okey, jadi perkaitan dia dekat sini kita dapat mempelajari bahawa kalau ayat nombor 2 Allah sebut Allah inilah sumber kepada hidupnya manusia, Allah sebut secara umum. Manusia ni hidup dekat dunia ni sebab Allah yang hidupkan. Tapi Allah tidak menceritakan macam mana cara manusia itu akan hidup. Okay. Macam mana keadaan kehidupan manusia itu. Maka pada ayat nombor 24, Allah mengatakan, ayat nombor 23, Allah mengatakan manusia ni cara nak bagi dia hidup, Allah bekalkan kepada dia sumber-sumber dia hidup. Dengan apa? Allah jadikan dia telinga, Allah jadikan dia mata, Allah jadikan dia hati yang ada emosi, sampailah kepada otaknya boleh berfikir. Okey, ada perkaitan yang rapat. Begitu juga Allah cerita pada ayat nombor 24, cara Allah menghidupkan manusia ini dengan Allah lah yang mengembangbiakkan zuriat manusia sehingga manusia ini dia bertebaran di merata-rata dunia. Jadi kalau kita gabungkan ayat 23 dengan 24 dengan ayat nombor 2, dia berkaitan dengan kehidupan manusia. Okay, jelas tentang suratul Mulk pada bentuk yang kedua.
Pembuka dan penutup. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada bentuk yang ketiga. Pembuka dan penutup suratul Al-Mulk. Okey. Kita gunakan juga ayat yang kedua. Okey, kita gunakan juga ayat yang kedua, tetapi ayat yang kedua ni kita nak lihat sudut ujian. Ujian yang Allah Ta'ala nak tengok pada kita ahsanu amala, iaitu sebaik-baik amal, dan kita nak gunakan nama Allah yang di belakang tu, Al-Aziz dengan Al-Ghafur. Allah tu Maha Perkasa dan Allah tu Maha Pengampun. Okey. Kalau kita baca pada ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amal, kita akan menemui ayat itu boleh merujuk kepada manusia yang baik. Betul tak manusia yang baik? Sebab dia buat sebaik-baik amal. Okay. Tapi pada ayat Al-Azizu Al-Ghafuru adalah berkaitan dengan manusia yang dia buat salah pada Allah. Sebab itu Allah ancam manusia yang jahat ini dengan keperkasaannya, dan Allah iringi dengan memberikan pengampunan. Sebab pengampunan diberi sudah pasti kepada orang yang melakukan dosa. Maka orang yang melakukan dosa tak sama macam orang yang buat amalan yang sebaik-baik amal. Okay. Apa kaitan dengan penutup? Perasan tak bahawasanya pada penutup Allah sebut juga dua golongan ni. Golongan yang buat sebaik-baik amal dan golongan yang berdosa. Okey. Untuk kumpulan yang berdosa, kita boleh ambil ayat 25 sampai ayat nombor 27. Cuba tengok ayat 25 dengan ayat nombor 27. Jumpa? Okey. Ayat 25, ayat nombor 25, kan itu cerita tentang karakter orang yang tak percaya hari kiamat. Orang baik ke orang tak baik? Itu kita kata orang yang tak baik. Ayat nombor kalau ayat nombor 26 tu tak ada kaitan lah. Sebab tu itu sebut secara umum. Allah jawab balik orang yang kafir, yang jahat, yang tak percaya di kiamat tu. Okey, cuba tengok ayat nombor 27. Ayat 27 Allah sebut tentang orang baik ke orang yang tak baik. Ayat 27 cerita orang yang masuk neraka. Orang yang mereka ini nampak neraka. Jadi ada perkaitan tak dengan ayat yang kedua? Perkaitan ayat yang kedua adalah Allah menyebut tentang ada dua watak manusia. Watak manusia yang berdosa. Sebab itu Allah kaitkan dia itu Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tapi ada watak manusia yang baik, ahsanu amal. Jadi dekat penutup Allah seperti mengulangi watak manusia yang buruk terlebih dahulu. Kemudian di mana watak manusia yang baik? Tengoklah ayat nombor 29.
Ayat 29 tu kan watak manusia yang baik. Watak manusia yang baik tu dia buat apa? Apa sebaik-baik amalnya? Iaitu watak manusia yang beriman dan dia bertawakal kepada Allah. Itulah perkaitannya. Ayat nombor 2, dua jenis manusia, dan penutup pun Allah menyebut tentang dua jenis manusia. Okay. Jelas maklumat seperti ini? Okey. Saya teruskan kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Qalam. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat yang lebih banyak, antaranya tuan-tuan boleh rujuk balik, rujuk semula nota suratul Mulk. Kita ada berkongsi beberapa maklumat pembukaan dan penutup bagi suratul Mulk. Okey, sebab itu saya hanya kongsi sudut lain pembuka dan penutup suratul Mulk yang kita tak bincangkan pun sebelum ini tentang dua pembuka dan penutup bagi suratul Mulk. Okey. Jadi mari kita lihat surah Al-Qalam. Okey, buka surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam adalah surah yang mengandungi 52 ayat. Okey, surah Al-Qalam. Okey. Apa tujuan suratul Qalam? Terlebih dahulu kita nak belajar. Okey, suratul Qalam adalah surah yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa Nabi ini dia benar-benar pesuruh Allah dan Nabi itu bukanlah orang gila. Maksudnya surah Al-Qalam surah yang menafikan segala tomahan, tuduhan terhadap Rasul dan surah yang mempertahankan kemuliaan, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah surah Al-Qalam. Okay. Surah Al-Qalam ni yang kita nak pelajari pada pembuka dan penutup, kita hanya baca, kita hanya bincang satu bentuk saja. Pembuka dan penutup. Okey. Pembukaan suratul Qalam kita akan merujuk kepada ayat yang kedua. Siapa ada Quran terjemahan, sila buka muka surat 564. Ayat yang kedua suratul Qalam, Allah menyebutkan, Allah memuji Nabi dan Allah menafikan Nabi ini sebagai apa? Okay, kalau kita baca ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma anta bini'matin. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Allah mengatakan, dengan kurniaan Tuhanmu, engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila. Jadi ayat yang kedua, Allah mempertahankan bahawa Nabi SAW ni adalah orang yang waras, bukan orang yang gila. Okay, seperti yang dikatakan oleh orang Arab musyrikin kepada Nabi. Okay. Mari kita lihat penutupan bagi surah Al-Qalam. Penutupan surah Al-Qalam, kita terus merujuk kepada dua ayat terakhir bagi surah Al-Qalam, ayat 52, ayat 51 dan ayat nombor 52.
Jelas tuan-puan? Okey, dah jumpa ayat dia. Muka surat 566. Muka surat 566. Okey. Kat mana perkaitan? Menari Allah susul. Okey. Kalau dekat pembukaan, siapa yang kata Nabi ni gila? Sebenarnya tak ada pun. Bukan tak ada tu, maksudnya kita tak jumpa ayat tu jelas mengatakan orang kafir itu kata Nabi orang gila. Tak ada. Ayat tak sebut secara jelas. Cuma pada pembukaan Allah menafikan Nabi ini adalah orang, bukan orang gila. Allah menafikan. Maknanya sudah tentu ada orang yang berkata. Tapi dekat permulaan tak jumpa kata-kata tu. Jadi nak cari kata-kata tu di mana? Mana ucapan orang kafir kata Nabi ni gila? Rupa-rupanya ia berada pada penutupan surah Al-Qalam. Cuba tengok ayat nombor 8, ayat nombor 51. Apa yang Allah katakan? Okay. Baca ayat dia, Allah kata apa? Wa iyakadul ladhina kafaru la yudhliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaqulun. Dekat sini kita jumpa. Wa yaquluna innahu lamajnun. Kan sekarang perkataan wa yaquluna innahu lamajnun. Apa maksud dia? Okay. Kalau kita baca ayat nombor 51, orang kafir musyrikin, mereka ni kalau dia pandang Nabi ni, dia pandang Nabi SAW ni dengan pandangan yang sangat geram, benci, marah, menyampah. Tu dia pandang Nabi ni. Maksudnya pandangan mata orang ni sangat bahaya tu. Kan kita kadang-kadang takut tengok mata dia pun dah. Macam tu juga orang dulu. Kita boleh tahu kan orang menyampah pada kita dengan kita tengok reaksi mata dia. Betul tak? Dengan muka, dengan mata kan dia nampak. Seorang kafir dia macam tu. Bila dia pandang Nabi SAW. Lepas tu Allah kata apa? Sesungguhnya mereka tu, kalau mereka mendengar Quran yang Nabi baca, mereka akan berkata apa? Sesungguhnya dia ni benar-benarlah orang gila lah. Kan jumpa tak pada ayat nombor 51? Ayat 51 baru kita jumpa ucapan yang mengatakan Nabi ini orang gila. Kan apabila Nabi baca Quran, kenapa Nabi dikatakan gila? Yelah, baca Quran kan isi kandungannya berulang-ulang. Pasal kiamat kan. Bayangkan kalau 13 tahun. Tapi sebenarnya diorang salah faham. Diulang-ulang isu tersebut kerana nak berikan pengukuhan. Okay, itu pada ayat 51. Dan ayat 52 Allah mempertahankan tentang isi kandungan Quran yang Nabi sampaikan tu. Bukan Nabi sampaikan tu atas ucapan kerana Nabi gila, tak. Tapi ia adalah peringatan untuk seluruh alam. Okay. Maka selesailah pembukaan dan penutupan bagi suratul Qalam. Syarat tuan-tuan jelas. Hubungan antara pembuka dan penutupan. Oleh kerana itulah surah Al-Qalam ni adalah surah yang mempertahankan kepribadian Nabi SAW, yang Nabi itu memang ia adalah seorang utusan Allah. Dia bukanlah orang gila yang mendakwa dia itu dapat pangkat kenabian ke. Dia bukan cakap benda-benda yang terkeluar dari mulutnya semata-mata, tidak. Tetapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Okay, kalau dah selesai, jom
kita pergi kepada suratul Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, surah yang mengandungi 52 ayat. Okey. Surah Al-Haqqah boleh dirujuk pada muka surat 566 sehinggalah muka surat 568. Okey. Okey, boleh tuan-tuan dan puan jelas? Okey. Mari kita buka surah Al-Haqqah. Okey, surah Al-Haqqah ni permulaan surah Al-Haqqah kita mengambil ayat nombor 4 sehingga ayat nombor 6. Ayat 4 hingga ayat nombor 6. Okey, dah jumpa ayat 4 hingga ayat 6. Okey. Ayat 4 sehingga ayat 6 dalam surah Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang azab yang diterima semasa di dunia lagi. Azab yang Allah timpa semasa di dunia kepada kaum Thamud dan juga kepada kaum Ad. Dapat maklumat tersebut. Maknanya pembukaan surah Al-Haqqah, Allah memulakan dengan membuktikan bahawa sudah ada umat-umat manusia di kalangan orang kafir yang mendustakan Rasul ini telah dibinasakan semasa di dunia. Okey, maknanya azab di dunia. Apabila kita baca penutup suratul Al-Haqqah, kita mendapati Allah Ta'ala bukan sekadar memberitahu bahawa kaum Ad, kaum Samud, mereka hanya dapat azab di dunia. Tidak. Tetapi apabila kita buka pada penutup, kita lihat kepada penutup, saya minta kita merujuk ayat nombor 40, ayat 50. Ayat yang ketiga terakhir. Ayat yang ke-50. Surah Al-Haqqah, kita akan menemui apa? Kita akan menemui bahawasanya orang-orang yang diazab semasa di dunia itu, mereka juga akan mendapat azab di hari akhirat. Kalau kita baca ayat nombor 50, Allah menegaskan, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Apa azab dia tu? Allah mengatakan, dan sesungguhnya akan menimbulkan penyesalan bagi orang yang kafir. Jadi dia punya kombinasi pembuka dan penutup sebenarnya nak menceritakan tentang azab dunia dan azab akhirat dekat penutup. Penutupnya adalah azab di akhirat, kalau dekat pembuka azab yang telah diterima semasa di dunia. Okey, jelas saudara perempuan? Okey. Sekarang kita lihat kepada sudut yang lain pula. Okey. Kita boleh tengok pembuka. Kita tengok pada yang lain.
Okey, cukuplah satu tu. Cukuplah satu sahaja pada pembuka dan penutupan bagi surah Al-Haqqah. Okey, tapi sebelum tu saya terlupa untuk menerangkan apa sebenarnya tujuan surah Al-Haqqah. Okey, surah Al-Haqqah ni adalah surah yang nak membuktikan bahawa kiamat itu benar dan tak ada siapa boleh elak daripada ditipu azab di hari kiamat. Oleh kerana itu, Allah membuka surah Al-Haqqah dengan menyebut dua kisah umat manusia yang telah diazab oleh Allah di dunia. Nak menunjukkan apa? Dekat dunia pun kau tak boleh lari dari azab Allah. Apatah lagi nanti di hari akhirat. Okay. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa dunia pun kau susah diazab, di akhirat pun kau akan susah diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan dengan suratul Al-Ma'arij. Okey, surah yang berada pada muka surat 568 sehingga muka surat 570 bagi sesiapa yang merujuk kepada Quran terjemahan. Okay. Surah Al-Ma'arij, surah yang mengandungi 44 ayat. Okay, mari kita lihat apakah tujuan bagi suratul Al-Ma'arij. Okay. Surah Al-Ma'arij ni adalah surah yang Allah nak memberitahu bahawa hari akhirat ni sebenarnya panjang tempoh dia. Lama dekat sana. Okay. Kemudian Allah nak menjelaskan tentang laluan yang jauh itu ke akhirat tu kan. Yang itulah ada manusia yang dia lalai daripadanya. Tapi ada manusia yang dia sudah bersiap-siap untuk dia mengembara di hari akhirat yang lama, yang panjang. Iaitu orang yang beriman. Itulah surah Al-Ma'arij. Tujuan ringkas yang dapat saya kongsikan. Okay. Mari kita lihat pembukaan dan penutupan surah Al-Ma'arij. Okay. Pembukaan suratul Al-Ma'arij, kita ambil ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Kita ambil ayat pertama dengan ayat yang ketiga, kita jadikan pembukaan suratul Al-Ma'arij. Okay, apa yang kita dapat belajar? Kita tengok dulu ayat dia dulu. Kita tengok dulu ayat dia. Okay, kita dah jelas. Dah dapat ayat dia. Okay, tengok ayat dia. Allah kata apa? Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Okay, Allah mengemukakan pada permulaan ayat pertama surah Al-Ma'arij tentang ada orang dia bertanya dengan nada mengejek tentang azab yang pasti akan datang. Allah Ta'ala kata azab yang mereka duk ejek-ejek itu adalah azab yang Allah sediakan untuk orang kafir. Maka kalau orang kafir kena, dia tak dapat tolak lagi azab tu. Laisa lahu dafi'. Dafi'. Dia tak dapat nak menolaknya. Kita bukan kata defend. Quran panggil dafi'. Tak dapat menolaknya. Okey. Jadi kalau kita baca ayat 1 dengan ayat 2, Allah menyebut tentang azab di hari akhirat. Ataupun Allah sebut secara umum je kan. Allah sebut gambaran awal. Allah sebut gambaran hari akhirat tu merupakan hari
yang azabnya tak dapat seorang pun yang elak kalau dia ditimpa azab seperti orang kafir. Jadi Allah buat gambaran awal bagi hari kiamat. Okay. Cuba kita lihat penutupan. Penutupan, kita ambil ayat yang keempat terakhir. Kita mulakan dengan ayat 42. Ayat nombor 42, 43, ayat 3 terakhir. 3 terakhir, maafkan saya. Kita ambil penutupan dia 3 ayat yang terakhir. 41, 42 dan 43. Apa berkaitan dengan azab yang tak dapat ditolak pada pembukaan? Okay, kita kena baca ayat nombor 42. Allah kata apa? Allah mengatakan fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Allah mengatakan biarlah mereka tenggelam dan bermain-main hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Ini telah kita terangkan sebelum ini. Ayat ni bukan bermaksud suruh Nabi stop daripada berdakwah. Tapi Nabi kata jangan terkesan dengan apa yang mereka buat kepada kamu. Mereka nak main-main ke, nak ejek-ejek. Allah kata biarkan, sebab mereka ini termasuk dalam mereka yang akan dijanjikan untuk menerima balasan. Lepas tu Allah Ta'ala ceritalah hari dijanjikan itu bagaimana dia berlaku. Hari apa? Maka Allah cerita pada ayat nombor 43. Ayat nombor 43, Allah menceritakan hari manusia keluar daripada kubur. Dan ayat 44, Allah menyebut tentang manusia yang dapat azab ni. Mereka akan tunduk malu. Mereka akan berada dalam keadaan yang sangat hina. Jadi apa berkaitan dengan pembuka dan penutupan? Okey. Kalau ayat pertama dan ayat yang kedua, mereka bertanya tentang azab. Secara umum sebenarnya. Tentang azab. Tapi Allah Ta'ala kata kalau azab tu sampai, tak ada siapa yang tolak. Tapi dia masih umum lagi sebenarnya. Azab bila tak dinyatakan pun. Kan? Mungkin azab yang boleh berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud dekat dunia. Tetapi apabila kita baca pada penutup, rupa-rupanya azab pada pembukaan dia yang ayat 1-2 surah Al-Ma'arij tadi tu rupa-rupanya azab di hari akhirat. Kenapa di hari akhirat? Sebab ayat nombor 43 menyebut tentang apabila mereka ini keluar daripada kubur. Maknanya apa? Hidup semula di hari akhirat setelah mati. Lepas tu mereka akan tunduk dalam kehinaan. Menunjukkan bahawa penutup surah Al-Ma'arij ini menerangkan bahawa hari ataupun menjelaskan tentang hari yang mereka akan ditimpa azab seperti pembukaan. Jadi penutupan menjelaskan lagi azab yang Allah janji kepada mereka pada ayat 1 dan 2 itu rupa-rupanya adalah setelah mereka keluar daripada kubur, daripada ajdas, iaitu hari akhirat. Okay. Selesailah surah Al-Ma'arij. Okay. Jelas tuan-tuan. Okay. Kita pergi satu surah lagi, iaitu surah Nuh. Surah Nuh. Okey. Surah Nuh lagi senang faham. Kat mana senang faham surah Nuh? Surah Nuh mengandungi
28 ayat. Okay. 28 ayat surah Nuh ni tujuan dia apa? Okay, surah Nuh. Okay, tujuannya adalah Allah Ta'ala nak kita ini menjadikan Nabi Allah Nuh sebagai role model ataupun sebagai ikon, idol dalam kita berdakwah. Jadi siapa-siapa yang nak terjun dalam bidang dakwah, kan, ataupun kita memang kena dakwah pun, semua orang sebagai da'i, mengajak orang buat baik, tegur orang buat benda buruk, maka kalau nak belajar dari sudut nak dapat motivasi yang tinggi, nak belajar teknik dakwah, maka boleh study, boleh baca surah Nuh. Okay. Surah Nuh ni, nak kata pembuka dan penutup ni, mudah dia kita kata, buka tentang kisah Nabi Allah Nuh, tutup pun kisah Nabi Allah Nuh. Sebab apa? Sebab ayat dia semua cerita pasal Nabi Nuh. Jadi nak cari pembuka dan penutup di mana? Jadi mudahnya kita katakan bahawa dari awal pembuka sampai penutup kisah Nabi Allah Nuh. Itulah pembuka dan penutupnya. Okey. Jelas tuan puan bagi surah Nuh. Okey. Kita tengok. Kejap ya. Surah Nuh. Okey. Kita teruskan dengan surah. Kejap tuan puan ya. Sekejap. Bagi saya waktu sekejap tengok surah Nuh. Kemudian kita akan masuk kepada surah Al-Jin. Al-Jin. Okay. Berikan saya sikit waktu tuan-tuan perempuan untuk saya buat sedikit rujukan dekat surah Nuh ni. Okey. Sebab okey. 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 Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan nak kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat yang lain lah, contohnya kami tahulah pembuka dan penutup dia awal sampai akhir pasal Nabi Allah Nuh kan. Okay, kalau tuan-tuan nak buat pembuka juga, kita boleh jadikan pembuka dia kisah tentang pengutusan Nabi Allah Nuh kepada kaum dia. Itu kita boleh jadi sebagai pembuka. Penutup surah An-Nuh kita boleh jadikan, kalau ayat yang mula-mula tu kita boleh ambil lah pada ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang keempat. Boleh jadikan sebagai pembuka. Tajuknya adalah pengutusan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya. Okay. Kalau kita nak jadikan penutup, kalau ada pembuka ayat 1 hingga 4, kita boleh jadikan penutup surah An-Nuh. Surah Nuh ini kita boleh ambil ayat nombor last kali 28. Kita ambil ayat nombor 28, kita jadikan dia penutup, yang mana kita boleh katakan ayat 28 adalah dari sudut dua kumpulan manusia terhadap dakwah Nabi Allah Nuh. Penutup kita boleh jadikan ayat nombor 28 sebagai dua golongan ataupun dua
dua jenis kaum Nabi Allah Nuh terhadap dakwah Nabi Allah Nuh. Okay, kalau kita baca ayat nombor 28, mula-mula Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah tentang orang yang beriman ikut dia. Lepas tu, dalam doa Nabi Allah Nuh juga pada ayat nombor 28, Nabi Allah Nuh mendoakan supaya dibinasakan siapa-siapa yang tak ikut Nabi Allah Nuh. Sebab tu dekat ayat hujung kita akan jumpa Nabi Allah mengatakan wala tazididz zalimina illa tabara. Nabi Allah Nuh kata apa? Jangan kau tambahkan bagi orang yang zalim itu melainkan mereka dapat kebinasaan. Jadi kita boleh letakkan ayat 28 penutup surah Nuh yang memperincikan dua jenis golongan manusia terhadap dakwah Nabi Allah Nuh seperti mana pembukaan yang telah pun kita ceritakan tadi. Sebab pembukaan tadi Allah menghantar Nabi Allah Nuh kepada kaum dia. Maka apa hasil yang Nabi Allah Nuh dapat? Ayat 28 kata ada yang beriman dengannya, ada yang tak beriman dengannya. Yang tak beriman dengannya ini Allah Ta'ala binasakan mereka kesemua sekali. Okay. Itu bagi surah Nuh. Sekarang kita pergi kepada surah yang terakhir sekali. Kita pergi kepada surah Al-Jin. Balik tuan-tuan, surah Al-Jin. Okay. Surah Al-Jin dalam Quran terjemahan dia berada pada muka surat 572 sehingga muka surat 573. Okay. 573 ada dua helaian, muka depan, sand depan dan belakang. Okey, surah Al-Jin ni sebenarnya apa tujuannya? Okey. Surah Al-Jin tujuannya Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawasanya Allah nak menjelaskan bahawasanya surah Al-Jin kan. Surah Al-Jin ni Allah menceritakan tentang jin satu. Lepas tu Allah juga menceritakan tentang manusia sebenarnya. Okey, jadi tujuan surah Al-Jin ni adalah surah yang Allah Ta'ala nak menolak mana-mana dakwaan palsu ataupun menolak mana-mana kepercayaan yang salah. Yang mana kepercayaan itu ada pada mana-mana manusia ataupun yang ada pada mana-mana jin. Itulah surah Al-Jin. Tujuan ringkas dia. Jadi kita tengok kepada pembukaan dia ya. Okey, pembukaan surah Al-Jin. Okey, dibuka surah Al-Jin adalah peristiwa jin mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jumpa pada ayat yang pertama sekali. Maknanya ayat pertama ataupun menjadi pembukaan surah Al-Jin adalah tentang Al-Quran yang dibacakan, yang telah didengari oleh kumpulan apa? Kumpulan jin. Okey. Cuba kita lihat kepada penutupan bagi surah Al-Jin. Kalau kita tengok penutup surah Al-Jin, yang surah Al-Jin ada 28 ayat, kita terus merujuk kepada ayat nombor 26. Ayat nombor 26 sehingga ayat terakhir 28. Okey, ayat 26
sampai ayat nombor 28. Okey, kita terus ambil ayat nombor 28 lah. Ayat 28. Okay. Ayat nombor 28. Allah menyebut tentang siapa tu? Allah kata liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Okay, ayat 28 ni Allah memberitahu tentang Rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ayat Al-Quran kepada siapa? Kepada manusia. Jadi ayat 28 ni mudah je. Ayat 28 ni adalah penyebutan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, mudah saja. Okey, penutupan surah Al-Jin menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pangkat kerasulan dia. Okay, apa berkaitan dengan pembukaan? Pembukaan Allah menyebut tentang Nabi yang sedang membaca Al-Quran yang telah didengari oleh sekumpulan jin. Apabila penutup membuktikan lagi, kenapa Nabi itu baca Quran? Kerana Quran itu adalah wahyu yang dia terima. Lepas tu Nabi bacakan ayat-ayat Al-Quran namun didengari oleh kumpulan jin. Okay, jelas saudara perempuan. Pembukaan tentang Al-Quran, penutupan tentang manusia yang menerima Al-Quran. Pasal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ambil maklumat ni dikaitkan dengan tujuan surah, okey, rupa-rupanya ada jin, maksudnya jin ni selama ini mereka pun ada yang mengkafirkan Allah, yang mensyirikkan Allah. Tetapi apabila mereka mendengar ayat Quran tadi tu, mereka mengetahui, lupa-lupanya perkara yang benar adalah apa yang mereka dengar. Baik, tuan-tuan perempuan, itulah sedikit maklumat tentang surah Al-Jin. Okay. Ada sebarang persoalan setakat ini sempat mencatat ataupun perlu saya mengulang di mana-mana ayat yang perlu saya ulang, tolong maklumkan. Okey. Ada persoalan? Ada. Okey. Kalau tidak ada, kita bincangkan lagi dua surah boleh? Surah Al-Muzammil dengan Al-Muddathir. Pendek je. Semua satu bentuk je. Satu bentuk pembukaan, penutupan, satu bentuk pembukaan dan penutupan. Okey, malam ini baru kita masuk surah Al-Qiyamah, Al-Insan dengan Al-Mursalat. Maknanya malam ni kita belajar 3 surah. Bagi penutupan juzuk yang ke-29. Jadi kita lihat surah Al-Muzzammil. Okey, surah Al-Muzzammil mengandungi 20 ayat. Al-Muzammil adalah tentang orang-orang yang berselimut. Okey, apa tujuan surah Al-Muzammil?
Okey, surah Al-Muzammil tujuannya adalah tentang cara nak menguatkan iman ini adalah dengan mengerjakan qiyamul lail. Okay. Jadi kita lihat kepada pembuka surah Al-Muzammil. Pembuka surah Al-Muzammil, kita ambil ayat 1 sampailah ayat nombor 4. Okey, ayat 1 sampai ayat nombor 4. Okey, ayat 1 sampai 4 surah Al-Muzammil, tajuk dia mudah saja. Ayat 1 sampai 4 pembukaan surah Al-Muzammil adalah tentang suruhan ataupun perintah mengerjakan qiyamul lail. Kita boleh tajuk dia. Perintah mengerjakan qiyamul lail dan baca Al-Quran secara tartil. Baca Al-Quran secara tartil. Cuba kita tengok kepada penutupan surah Al-Muzammil. Okay. Penutupan surah Al-Muzammil, kita ambil ayat terakhir sekali dalam surah Al-Muzammil, iaitu ayat yang ke-20. Jadi kalau kita baca pada ayat yang ke-20 surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga tentang perintah mengerjakan qiyamul lail. Dia tidaklah perintah seperti ayat pembukaan, tetapi kita boleh kata penutupnya adalah tentang qiyamul lail, perincian tentang qiyamul lail. Okey. Dan berkaitan dengan pembacaan ayat-ayat Quran. Kita tulis penutup dia tentang qiyamul lail dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil ayat 20. Jadi ayat 20 tu dia ada dua isu. Pertama tentang qiyamul lail yang dilakukan. Kemudian cerita tentang kalau nak baca ayat Quran, bacalah apa yang mudah. Faqra ma tayassara minhu. Bacalah apa yang mudah dari ayat Quran. Tuan nak buat qiyamul lail, nak baca surah apa? Bacalah surah apa nak baca lepas Fatihah. Tak perlu kita nak spesifikkan. Baca apa yang kita mudah. Apa perkaitan pembukaan dengan penutupan? Kita jumpa pembukaan sebut perintah qiyamul lail, penutup pun sebut tentang ibadat qiyamul lail yang telah dilaksanakan. Kalau pembuka menyebut Quran yang dibaca secara tartil, maka penutupan Allah kata kalau nak baca Quran, bacalah apa yang mudah. Jadi kalau kita nak gabungkan lagi kesimpulan dia, pembuka dan penutup, ada perintah qiyamul lail, lepas tu qiyamul lail telah dilakukan. Tetapi semasa qiyamul lail itu dilakukan, bacalah Al-Quran, mana-mana ayat yang kita mampu dan mudah. Tapi kalau nak baca, bacalah secara tartil. Warattil Qur'ana tartila. Okay, itu dekat surah Al-Muzammil. Kita terus kepada surah yang terakhir, surah Al-Muddathir. Al-Muddathir ni tuan-tuan kena sebut baik-baik ya, sebab dia ada dua sabdu. Dekat huruf dal ada satu sabdu, dekat huruf ta tu ada satu sabdu. Jadi kita kena sebut Al-Muddathir.
Ada dua sabdu. Okey, macam kita naik bonggol, turun naik balik bonggol. Okey. Surah Al-Muddathir. Okey. Tujuannya adalah berkaitan dengan apa? Kesungguhan menyampaikan dakwah. Okey, itu surah Al-Muddathir. Kesungguhan menyampaikan dakwah. Okey, jom kita tengok kepada pembuka dia. Pembuka surah Al-Muddathir, yang surah Al-Muddathir mengandungi 56 ayat ni. Okey, surah Al-Muddathir dibuka dengan perintah menyampaikan peringatan. Kita ambillah ayat 1 dan ayat nombor 2. Ayat 1 dengan ayat nombor 2. Okey. Dah jelas? Okey. Ayat 1 dan 2 ni berkaitan dengan perintah untuk melakukan amaran, menyampaikan peringatan. Okey. Cuba kita tengok kepada penutupan surah Al-Muddathir. Okey. Penutupan yang pertama, kita terus pergi kepada ayat nombor 49. Okey, kita tengok ayat nombor 49 daripada 56 ayat muka surat 577. Okey, dah jumpa ayat nombor 48. Ayat nombor 48, ayat nombor tadi sebut ayat berapa? Okey, sekejap. Okey, ayat nombor 49. Boleh kita pada ayat nombor 49, ayat nombor 49. Kita tengok ayat nombor 49, 50, 51. Okey, mudahnya begini. Ayat nombor 49, 50 dan 51 ni Allah menceritakan tentang golongan manusia yang lari, yang tak nak menerima peringatan yang Nabi sampaikan. Sedangkan pembukaan kata Nabi diperintahkan menyampaikan peringatan. Nabi kena minta sampaikan peringatan. Tetapi dekat penutupan ayat 49, ayat nombor 50, ayat nombor 51, Allah menyebutkan tentang peringatan yang diabaikan oleh manusia Maksudnya ayat yang ke-49, 50, 51 ni berkaitan dengan kumpulan pertama yang memberikan reaksi terhadap peringatan yang disampaikan. Okey, jadi kita tengok ayat yang berikutnya. Kita boleh ambil ayat nombor kita ambil ayat nombor 56. Okey. Ayat nombor 56, ayat last sekali tu Allah menyebutkan tentang peringatan yang disampaikan tu sama ada dia memberi kesan atau tidak memberi kesan, diterima dia ke atau ditolak, ia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham tak maksudnya? Maksudnya walaupun peringatan tu Nabi sampaikan, belum tentu orang itu boleh menerima. Jadi peringatan, amaran itu ia bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita buat gabungan antara pembuka dan penutup,
kedua-dua maklumat tersebut menceritakan tentang topik memberikan peringatan. Tapi nak memberikan peringatan ni akan ada pihak yang menolak. Nak tahu cara dia tolak pula? Seperti mana mereka ini sekawan keldai liar yang lari terkejut apabila tengok singa. Kita kena bacalah pada ayat nombor 50 dan 51 Allah buat perumpamaan. Allah ceritakan. Lepas tu dalam masa yang sama Allah menceritakan bahawasanya apa-apa pun ia bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Allah nak mereka ini dibimbing menjadi orang beriman, Allah boleh buat. Itu cerita tentang memberikan amaran dan peringatan. Jadi kalau kita menyampaikan peringatan, amaran, nasihat, so kita kena bersedialah. Bersedia tu maksudnya mungkin ada orang dia memang tak nak dengar langsung. Kan? Dia akan tolak kita mengambil peringatan. Dalam masa yang sama, kita kena sabar. Ialah hidayah berada di tangan Allah. Pintu hati manusia ni berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah dari manusia yang menyampaikan. Jadi itulah sedikit penerangan ringkas bagi surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-29 yang kita masih lagi berbaki 3 surah. InsyaAllah malam ni kita jumpa sekali lagi jam 10.30. Kita belajar surah Al-Qiyamah, Al-Insan dan juga surah Al-Mursalat. InsyaAllah. Baik. Nota saya akan cuba sediakan untuk pengisian pada malam ini. Yang pagi ni pun insyaAllah kalau sempat nanti saya akan, kalau saya dapat usul waktu dengan lebih baik, saya akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada sebarang pertanyaan? Ada tak yang tak dapat, yang terlepas, nak minta ulang balik ke? Sila maklumkan. Okey. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Mohon maaf ambil masa yang lama pada pagi ini. Semoga Allah memberkati, merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.